Assalamualaikum semua. Hari ni kita akan tengok satu konten baru daripada Top 5 Malaysia, iaitu 5 tempat paling berhantu di Johor yang ramai tak tahu. Okey, kalau orang Johor memang tak tahu langsung lah. Ni macam aku ni kahwin dengan orang Johor. Okey, hantu lilin Paradigm. Okey, tak apa. Macam mana pun, ini merupakan video reaction pertama. Jadi start hari ini, insyaAllah saya akan cari lagi konten-konten yang menarik untuk kita review sama. Okay, macam ni sebab Top 5 ni banyak Top 5 Malaysia ni ada 201 view dah setakat ni, walaupun 1 minggu, dan subscriber dia orang pun ramai lah. Jadi kita kena tengok dulu macam mana dia punya konten ni, sama ada betul ke tak. So, tanpa melengahkan masa lagi, kita tengok 5 tempat paling berhantu di Johor. Ni rumah banglo Nabila tu mesti ada lah, kan? Okey. Lokasi yang seram dan berhantu sentiasa menjadi perbualan ramai dan merupakan langkah berjaga-jaga sekiranya berada di tempat-tempat berkenaan. Di sini terdapat 5 tempat paling berhantu di Johor. You are watching Top 5 Malaysia. Sekiranya anda meminati konten-konten video pendek yang diselit dengan banyak pengajaran, boleh subscribe pada channel Syahmi Media. Lebih lanjut, boleh tekan link di bawah. Nombor 5, Menara Jam Dataran Bandaraya. Sekitar tahun 1995, penduduk Johor pernah digemparkan dengan Ini memang tempat common lah. Memang selalu kita pergi sana kalau malam-malam minggu ke apa. Sebab dia ada tempat makan, tempat riadah, budak-budak boleh main dekat padang tu apa semua kan. Jadi tak ingat pula ada cerita hantu pasal situ. Tapi tempat tu memang ramai lah. munculan hantu lilin di dataran Bandaraya Johor Bahru. Kisah di mana sebuah keluarga yang beriadah pada waktu malam dan mereka sempat mengambil gambar di air pancuran yang terletak di tepi tangga Menara Jam. Setelah puas mengambil gambar, mereka kemudian pulang ke rumah dan keesokan harinya ke kedai foto untuk mencuci rol filem kamera tersebut. Sebaik siap Ni pada budak-budak baru ni, budak-budak millennium ni, ini nama dia kamera. Dia ada pakai filem. Filem tu ada jual 12 keping punya filem, 24 keping. So kalau silap ambil tak ada retake Memang kalau macam kita sekarang ni, naya lah. Ambil lagi. Satu gambar posing pun dah dekat 20 kali ambil. Ini memang tak ada. Ini filem ni. Filem ni kalau terbuka dia punya klip tu, kena cahaya, rosak. So bila dah habis dia akan rewind. Bila dah habis rewind, dia akan bunyi klik. Baru kita buka. Selamatlah. Ambil benda ni, pergi cuci. Cuci pun kena bayar bro. Okey. Teruskan. Nama Kodak. Kodak tu sebenarnya jenama, tapi orang Malaysia panggil Kodak lah. Kodak lah. Fuji Film lah. Cuci, alangkah terperanjatnya apabila salah satu gambar mereka terdapat imej hantu sedang memegang lilin. Kemudian mereka bertindak untuk menghubungi salah sebuah akhbar terkenal di Malaysia. Pada mulanya wartawan tidak mempercayai dan setelah diteliti dari negatif filem barulah terbukti kesahihannya. Kemudian mengeluarkan berita tersebut di muka depan akhbar dengan lebih 1 juta cetakan terjual. Sejak dari tersebarnya cerita hantu lilin dataran Bandaraya yang dulunya ramai pengunjung telah menjadi sepi, lebih-lebih lagi pada waktu malam. Hal ini berlarutan selama lebih kurang setahun tanpa pengunjung. Kini dataran Bandaraya kembali ceria dan menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi. Nombor 4, Banglo hilang di Pasir Gudang. Kisah banglo hilang pernah menggemparkan penduduk di sebuah kawasan perumahan elit di Johor Bahru sekitar tahun 2003. Ini kerana sebuah banglo yang siap dibina telah hilang bersama pemiliknya dalam sekelip mata pada satu malam, dan yang tinggal hanya sepihan mozaik, tangga dan pagar rumah. Kisah ini pernah dipaparkan dalam majalah Mastika dan ia masih lagi kekal misteri hingga Gila. Tapi masuk Mastika ni,
kita boleh ragu lagi lah kan. Mastika pun tak pernah cakap kisah tu kisah betul ke apa. Hilang bro. Ke hari ini, pelbagai versi tentangnya dirungkaikan tanpa kesahihan cerita. Menurut kisah dari penduduk setempat, sehari sebelum kejadian semuanya seperti biasa. Tiada sebarang perkara aneh berlaku sehinggalah keesokan paginya apabila jiran setempat mendapati banglo yang berdiri teguh telah menjadi tanah yang lapang. Dikatakan seorang pegawai penilai hartanah yang terlibat dalam urusan menilai rumah ini untuk urusan bank telah dipanggil untuk membantu siasatan pihak polis terhadap kehilangan banglo ini. Beliau ke tempat kejadian di mana ketika itu hanya yang terlibat sahaja dibenarkan masuk. Setelah disemak oleh arkitek, kontraktor dan beberapa pihak lain, ternyata rumah ini telah mendapat CFO iaitu sijil kelayakan menduduki dan pelat rumah itu wujud di atas kertas. Ini membuktikan bahawa rumah tersebut betul-betul wujud dan telah teguh dibina dengan sijil-sijil dan bukti yang sah. Selain itu, terdapat juga pegawai penilaian hartanah yang telah dilantik untuk menilai harga banglo tersebut sewaktu ia masih wujud. Menurut mereka yang berkaitan dalam penyiasatan misteri ini, banglo tersebut telah dibeli oleh seorang individu dengan menggunakan Taman Renting lah. Keril, tolong sahihkan sikit, bagi komen sikit Keril. Betul ke ni Keril? Saya ada kawan Keril dekat Johor duit derma untuk anak yatim sebagai wang pendahuluan bagi membuat pinjaman bank. Menurut cerita beberapa penduduk setempat, pada malam tertentu mereka akan terdengar seolah-olah terdapat aktiviti di tanah lapang bekas rumah banglo tersebut. Terdapat juga kisah dari beberapa tim paranormal yang berhasrat untuk meninjau kawasan banglo, namun sehari sebelum berangkat, 3 orang dari mereka telah bermimpikan perkara yang sama, di mana dalam mimpi tersebut mereka berada dalam lorong yang panjang dan di hujungnya terdapat sebuah banglo. Mereka terus berjalan menuju ke banglo tersebut dan kelihatan dari jauh seseorang melambai dan memanggil. Belum sempat mereka sampai di pagar banglo, mereka ditahan oleh seorang lelaki tua yang berpesan, "Batalkan niat kamu, pergi dari sini." Keesokan harinya sebelum berangkat, mereka menceritakan tentang mimpi yang dialami dan sangat terkejut kerana kesemuanya mendapat mimpi yang sama. Ini membuatkan mereka berasa tidak sedap hati lalu membatalkan niat untuk pergi ke banglo tersebut. Kini tapak rumah itu telah dibeli oleh jiran bersebelahan rumah yang berketurunan India dan dia telah mendirikan sebuah kuil di tapak banglo berkenaan. Nombor 3, Paradigm Mall. Paradigm Mall Johor Bahru secara rasminya dibuka. Ini dulu memang tapak bangunan jugalah, tapi tak ingat nama apa. City. Tapi memang terbengkalai lama lah, sebab katanya developer tak boleh buat, tak ada duit nak buat kan. Tapi sekarang dah siap dah Paradigm Mall. Besar lah. Pada 28 November tahun 2017, kompleks membeli belah setinggi 7 tingkat ini adalah yang terbesar di Johor dengan keluasan 1.3 juta kaki persegi dan menempatkan sebanyak 500 buah kedai. Terdapat juga ruang ice skating dan boleh memuatkan sebanyak 4,200 kereta dalam satu masa. Namun ada kisah seram yang tersembunyi di sebalik kemeriahan mall tersebut. Bagi mereka yang telah lama tinggal di Johor Bahru, pasti tahu akan pusat membeli belah yang terbengkalai lebih dari 20 tahun ini. Pada awal pembinaannya, bangunan ini dikenali sebagai Kembayan City yang bakal dijadikan sebuah kompleks pejabat, namun terbengkalai akibat krisis ekonomi pada tahun 1997. Sejak itu, Kembayan City terbengkalai dan terbiar usang ditelan masa dan seterusnya dikatakan berhantu. Kembayan City yang terletak pada Jalan Johor Bahru ke Air Hitam ini terdapat banyak kisah-kisah seram dari orang ramai. Antaranya, pengalaman seram dari seorang pemuda yang ditugaskan memantau kawasan itu kerana menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Dia telah diganggu dengan penampakan lembaga sedang mencangkung di atas tangga serta satu lagi lembaga sedang melekap di dinding bangunan. Kejadian pelik dan seram di Kembayan City sering dialami oleh warga Singapura yang datang ke. Kalau nak letak gambar pun, janganlah ambil gambar cerita movie, okey? Tu semua gambar movie Jepun, Korea tu. Aduh. Johor, ramai mendakwa mengalami peristiwa yang susah diterima akal. Dikatakan kisah benar sebuah keluarga dari Woodlands, Singapura seolah-olah dipukau dan telah mengunjungi bangunan terbengkalai itu. Dia pada waktu malam yang baru pulang dari majlis kenduri saudara di Melaka. Sebaik sahaja tiba di kawasan tersebut, mereka tertarik ke arah bangunan terbengkalai itu kerana mereka seolah-olah melihat sebuah pusat membeli belah yang indah dengan lampu berwarna-warni meriah dan kunjungan orang ramai seperti mall biasa.
Dia menyangkakan Kemayan City sudah beroperasi lalu keluarga tersebut tidak melepaskan peluang untuk singgah. Selepas lebih setengah jam berada di situ, mereka pun beredar dan terus ke rumah saudara di kampung pasir yang tidak jauh dari situ. Sebelum pulang ke Singapura, ketika di rumah saudara, mereka pun menceritakan kehebatan majlis pembukaan Kemayan City. Namun, keluarga itu sangat terkejut apabila diberitahu bahawa bangunan yang didakwa olehnya masih terbengkalai. Kini setelah Paradigm Mall beroperasi, masih terdapat gangguan yang berlaku dari kisah-kisah pekerja di situ. Itulah antara kisah seram yang berlaku di Paradigm Mall. Ayah pergi lah. Nombor 2, Banglo Dr. Gila. Banglo ini terletak di Jalan Straight View Bukit Serin dan berdekatan dengan Banglo Villa Nabila. Kawasan ini terdapat banyak banglo yang kosong dan usang. Banglo ini dinamakan Banglo Dr. Gila kerana terdapat seorang doktor gigi yang mengalami masalah mental dan telah membunuh isteri dan anak-anak serta orang gaji dan kemudian membunuh diri sendiri dengan menggantung diri di dalam banglo ini. Banglo Dr. Gila mempunyai ruang bawah tanah yang dijadikan sebagai makmalnya. Dah tutup jalan nak masuk ke makmal. Ini jalan dia. Ini jalan masuk ke makmal. Tapi polis dah simen tempat ni. Sebab makmal tu pun telah dilupuskan. Oh, ini memang orang buat lah. Dia pergi sana, dia pergi siasat. Percayalah bro. Okay, apa hasil dia pergi ni? Berani ni. Di sini terdapat video dari Roy PTJB yang memasuki banglo ini seorang diri pada waktu malam dan terdapat kelibat seperti Pontianak pada rakamannya. Agak lah. Sekejap dia memang sepintas Oh, dia buat live eh? Satu aku bilang Mana? Oh, jelas lah geng. Jelas geng. Ulang balik geng. Okey, ini penampakan tadi yang Pontianak tu. Terima kasih Raja Karok. Ni yang tadi ni. Ini yang tadi ni geng. Korang tengok. sekejap gila. Memang sekejap geng. Tu. Ya Allah, jelas Mana tu. nampak? Tu kau Lagi sekali, buat lagi tu. sekali. Lagi sekali. Pause lah. Jelas weh, jelas. Tu. Mantap. Orang bibik dia kena bunuh dekat parking. Ini parking, bibik. Subhanallah. Allah Akbar. Nampak ke? Tak nampak pun. Kak, Nampak pun. aku nampak perempuan pakai baju kurung tadi. Bayang tu. Nombor 1, Villa Nabila. Villa Nabila dipercayai telah terbiar usang sejak lebih 30 tahun dan sangat terkenal sebagai lokasi paling seram di Malaysia, terutamanya Johor Bahru. Terdapat beberapa versi kisah asal yang dikatakan villa ini milik keluarga kaya yang dikurniakan anak bernama Nabila. Kejadian tragis berlaku apabila rumah mereka dirompak dan semua penghuni dibunuh lalu ditanam di dalam rumah Tu satu berkenaan. cerita. Lantaran lama ditinggalkan, pelbagai cerita seram disebarkan mengenai villa ini. Ramai orang keliru tentang lokasi sebenar Villa Nabila. Hal ini kerana terdapat gambar dua jenis banglo yang berbeza di kawasan Bukan ni. itu tetapi menceritakan tentang hal yang sama iaitu Villa Nabila. Menurut beberapa sumber, Villa Nabila pertama adalah banglo kosong 3 tingkat yang menghadap pantai Lido. Nama sebenar villa ini adalah Christine Palace yang dimiliki oleh Datuk Yap Sin Hock. Beliau menamakan banglo ini sempena nama anak kesayangannya iaitu Christine Yap Si Ying. Namun bank telah merampas harta datuk ini pada tahun 1986. Sejak itu banglo ini terus terbiar. Di sinilah berlaku kisah pada tahun 2013 iaitu sekumpulan remaja 30 orang telah pergi ke villa usang ini lewat tengah malam. Tanpa diduga, tindakan mereka memasuki lokasi itu mengundang kejadian seram yang menggemparkan. Salah seorang saksi bernama Man menceritakan mereka semua berkumpul dan bersetuju untuk masuk ke banglo tersebut. Kemudian mereka mula merasa seram sejuk sebaik tiba di pekarangan villa. Dalam keadaan terlalu gelap dan hanya menggunakan lampu telefon bimbit untuk bergerak, mereka semua berjalan dengan senyap dan apabila memasuki sebuah bilik di tingkat 2 rumah itu, tiba-tiba kelibat kanak-kanak berlari melintasinya dan menyebabkan salah seorang kawan perempuan di situ menjerit lalu rebah di lantai dan terus histeria. Disebabkan bimbang akan keselamatan masing-masing, mereka terus keluar dari situ
dan membawa kawan yang histeria ke Masjid Air Molek. Mereka bernasib baik kerana seorang jemaah berjaya memulihkan mangsa. Itu sahaja video pada hari ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ada menerangkan bahawa rumah atau bangunan yang dibiarkan kosong dan kotor untuk satu tempoh yang lama akan menjadi kediaman syaitan kerana lumrah makhluk yang dilaknat Allah itu menyukai benda yang kotor dan busuk. Dari kelima-lima tempat di atas, jom komen tempat mana yang paling seram dan ceritakan Okey. Baiklah. Siap dengan hadis pada hujungnya tu. Tengok tu. Kalau rumah yang kotor, rumah yang usang, rumah yang ni memang dah jadi tempat jin dengan syaitan ni kan. Janganlah kata-kata budak-budak yang tak ada ilmu di dada ni nak pergi masuk. Kalau kau nak pergi betul-betul dekatkan diri dengan Tuhan dulu, barulah kau ada pegangan hidup, hati pun kental, iman pun kuat. Yang kata-kata nak pergi tu apa. Baik, itu saja buat setakat ni. Kita akan review lagi banyak lagi video-video yang menarik. Dan kalau ada semua di ladang, boleh kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like dan share, dan komen video-video mana yang nak saya reviewkan. Okay? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.